Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah. Pagi ini masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang kita bangun solat subuh berjemaah, mengisi ruang dan peluang hidup kita dengan perkara-perkara yang baik. Moga-moga ruang dan peluang untuk sama-sama kita menghabiskan saki-baki umur kita dengan mengisinya dengan perkara-perkara baik ini, Allah Ta'ala beri ruang sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah. Yang saya hormati pengurusi, Tuan Imam, pihak jawatan kuasa, pimpinan daripada semua peringkat, ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita akan teruskan lagi perbincangan di sebalik nama-nama surah dalam Al-Quranul Karim. Bulan lepas kita bincangkan tentang sedikit sebanyak daripada surah Al-Fatihah, dan kemudian kita masuk kepada surah Al-Baqarah. Di sebalik nama Al-Baqarah itu ada cerita yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Hari ini insya-Allah kita nak tengok pula di sebalik nama surah Ali Imran. Dulu kita pernah menyentuh sedikit tentang kisah keluarga Imran ini. Namun kita tengok sedikit tentang bagaimana gambaran di sebalik surah Ali Imran ini. Jadi sebelum kita teruskan, bila sebut tentang Ali Imran, mungkin dulu-dulu ada orang silap dia baca Al-Imran, tapi yang sebenarnya ialah Ali Imran. Ali itu yakni keluarga, jadi keluarga Imran. Surah Ali Imran ini termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Tuan-tuan, bila sebut tentang surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan di Madinah ataupun selepas hijrah. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan di sebalik ataupun intipati ayat-ayat dalam surah Ali Imran, yang beri beberapa gambaran, termasuklah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah Nabi SAW berhijrah di Madinah. Misalnya, tuan-tuan, kalau di Mekah Nabi banyak mendapat tentangan daripada orang-orang musyrikin. Tanpa kita menafikan ada kalanya tuan-tuan ada kisah-kisah orang Yahudi di sana. Namun bila Nabi SAW di Madinah, suasananya Nabi berhadapan antaranya ialah dengan golongan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Bahkan juga Nabi berhadapan dengan cabaran orang-orang munafik, yang mungkin suasananya berbeza dengan cabaran dakwah Nabi SAW di Makkah. Lalu kita lihat bagaimana adanya kisah-kisah berkaitan dengan Nabi terdahulu daripada keturunan Bani Israel, yang mungkin kita lihat ada di kalangan orang-orang Yahudi yang telah menyeleweng cerita sebenar berkaitan dengan Nabi-Nabi terdahulu. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi menganggap Maryam itu sebagai perempuan murahan, adapun Nabi Isa itu dianggap sebagai anak zina. Ini antara contoh-contoh kita kata perkara-perkara yang bertentangan dengan kebenaran yang sebenar yang telah diseleweng oleh orang-orang Yahudi. Quran datang membetulkan keadaan dan juga benda-benda yang telah diseleweng tersebut. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak cerita-cerita berkaitan dengan ahlul kitab misalnya, dan juga penyelewengan yang telah dibetulkan. Misalnya yang lain, kalau kita lihat orang Yahudi pernah berpegang tentang makanan, walhal benda itu tak diharamkan oleh Allah, tapi diharamkan oleh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat yang sebenar. Apa kisah di sebalik makanan-makanan ini yang dikaitkan dengan kisah Nabi Yaqub alaihi salam? Misalnya dalam ayat yang ke 93 hingga 95 ada cerita tentang
bab makanan ini. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi ada cerita tentang setiap makanan itu sebenarnya halal, cerita konteks Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel ke atas dirinya. Israel ialah nama lain bagi Nabi Yaqub. Jadi ada kisah Nabi Yaqub pernah sakit. Jadi bila sakit, Nabi Yaqub pernah bernazar, kalau aku sembuh aku akan mengharamkan beberapa perkara ini daripada diriku. Dan ianya hanya ada kaitan dengan nazar daripada Nabi Yaqub. Bukanlah perkara itu sebenarnya diharamkan kepada keseluruhan keturunan ataupun orang-orang, termasuklah di kalangan keturunan Bani Israel ini. Tapi golongan Ahlul Kitab yang telah menyeleweng, mereka menganggap perkara-perkara itu haram dimakan oleh mereka, walhal benda itu hakikatnya halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkara yang lain di samping cerita tentang Ahlul Kitab, dalam surah Ali Imran ini ada cerita tentang peperangan yang berlaku semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ataupun selepas peristiwa hijrah. Termasuklah kisah berkaitan dengan peperangan Uhud yang boleh dilihat dalam surah Ali Imran, sekitar permulaan daripada ayat yang ke-137 dan seterusnya. Dan di sana juga tuan-tuan ada kisah berkaitan dengan kita kata peperangan. Sebahagian orang melihat peperangan Uhud itu berhenti setakat Nabi dengan sahabat pulang daripada medan Uhud, ramai di kalangan sahabat yang syahid. Tapi sebenarnya ada sambungan lagi selepas itu yang dikenali sebagai Operasi Hamra'ul Asad, bersempena dengan nama satu tempat di sana. Jadi tuan-tuan, Nabi balik dengan sahabat dalam keadaan letih-letih, sakit-sakit. Nabi mendapat ilham daripada Allah bahawa orang-orang musyrikin Makkah akan patah balik. Dan Nabi mengajak sahabat-sahabat yang baru balik, sedih, letih, sakit, untuk teruskan operasi. Dan mereka di kalangan sahabat-sahabat yang baru balik tadi meneruskan operasi. Nabi tidak izinkan orang lain kecuali seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan, sebab bapa dia pergi, Jabir bin Abdullah. Jadi dia dibenarkan pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat meneruskan operasi Hamra'ul Asad, menanti orang-orang musyrikin nak patah balik. Tapi apa yang berlaku, musyrikin jadi takut. Bila takut, mereka kembali ke Mekah. Jadi sebahagian ulama sirah melihat, bila tengok perang Uhud, kena tengok sampai lepas tu kan. Orang nak nampak perang Uhud ini, fasa yang pertama orang Islam menguasai peperangan. Fasa yang kedua bila turunnya pemanah, jadi berlaku ramai yang syahid di kalangan tentera Islam. Jadi balik setakat tu saja. Sebenarnya balik daripada itu ada sambungan lagi fasa yang ketiga perang Uhud, iaitu sambungan dalam operasi Hamra'ul Asad. Ini tuan-tuan boleh lihat sekitar ayat 169 hingga 175 berkaitan dengan peristiwa Hamra'ul Asad ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi perkara-perkara yang lain, termasuklah doa-doa yang boleh kita lihat sekitar 2 muka surat terakhir daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga bila sebut tentang doa, antara doa yang terdapat dalam surah Ali Imran yang kita sering ulang-ulang, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk pada kami. Kurniakanlah pada kami rahmat daripada sisi Engkau, sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi kurnia. Tuan-tuan, doa ini kita sering ulang. Kadang-kadang ada yang faham, ada yang tak faham. Yang kita harapkan ibu ayah sekalian, lepas ni bila kita baca doa ini, kita baca dengan penuh penghayatan.
Apa yang kita minta tuan-tuan di sebalik doa ini? Kita minta agar Allah beri kekuatan pada kita istiqamah di atas kebaikan. Kalau kita tanya seorang-seorang bagi peluang, contoh pagi ni, seorang-seorang tolong cerita tentang sejarah hidup. Tuan-tuan tak cukup sehari. Ramai akan cerita, Allah saya ni duduk di sini, alhamdulillah Allah Taala bagi peluang dan sebagainya. Ramai akan cerita tentang sejarah silam dia. Saya dulu bukan kaki surau, saya dulu bukan itu dan ini. Banyak cerita. Saya yakin dan percayalah. Saya duduk numpang di masjid surau ni, banyak cerita-cerita yang kita dapat. Tuan-tuan, maka kita akan sering berdoa dengan doa ini. Supaya apa tuan-tuan? Setelah Allah Ta'ala dulu kita begini dan hari ini Allah Ta'ala bagi petunjuk, kita harapkan sangat tuan-tuan, kita ni habis hidup kita ni dengan petunjuk ni. Bahkan kita nak lagi baik. Dan kita risau ibu ayah sekalian, kita balik kepada hak cerita lama tu. Baru-baru ni kan ada pertandingan apa, hijrahkan laguku ke apa, cerita hak artis-artis ni lah. Mungkin ada orang tak puas hati, tuan, tak puas hati ke apa, kita kata artis ni apa lah begitu begini. Tapi tuan, ramai pula di kalangan artis-artis ni yang tuan-tuan di penghujung hidup mereka hijrah. Alhamdulillah, kita doakan mereka bertambah baik. Hak kita risau ni tuan-tuan, takut-takut sangat hak kaki surau ni dia patah balik kot lain pula. Ini yang kita risau. Tuan-tuan, kita setiap hari kita doa dengan doa ini. Bahkan setiap hari dalam solat kita baca dalam surah Al-Fatihah supaya Allah bagi petunjuk pada kita. Itu kita dah sebut tuan-tuan. Kita minta. Ini yang kita harapkan, setiap hari kita minta petunjuk Allah. Yang kedua yang kita minta antaranya doa ini supaya Allah Ta'ala tak bagi kita patah balik pada cerita-cerita lama kita. Setelah mana Allah telah memberi petunjuk hidayah kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita menyentuh surah Ali Imran, kenapa namanya surah Ali Imran? Karena dikisahkan surah ini berkaitan dengan keluarga Imran, yang merupakan di antara keluarga orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di samping keluarga para nabi. Imran ialah bapa kepada Maryam. Ada orang tanya pula, hak Musa bin Imran macam mana? Tuan-tuan, tu lain. Jauh zamannya. Imran ialah bapa kepada Maryam, iaitu Maryam ini ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Dengan erti kata lain, Imran ialah datuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi dalam surah ini Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan Allah tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang dilahirkan oleh Maryam ini, yakni anak kepada Imran, dalam keadaan tidak ada bapa. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa di atas segala-galanya. Bila sebut tentang keluarga ini, ibu ayah sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh tauladan yang terbaik dalam bab memberi kebaikan, memuliakan, bahkan menjaga ahli keluarga baginda. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, yang mana mafhum daripada hadis ini, Nabi menggambarkan bahawa sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap kaum keluarganya, dan aku sebaik-baik orang terhadap keluargaku. Jadi bila sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu disebut bahawa baginda banyak buat kerja-kerja rumah. Jadi bukan semata-mata Nabi ni ketua kerajaan, ketua keluarga. Nabi kira bos yang tak buat apa benda kecil-kecil. Bahkan dalam riwayat disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya menjahit kain baginda sendiri, ada kalanya menjahit sandal ataupun kasutnya, mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh pembantu-pembantu di rumah. Jadi ini Nabi sebaik-baik contoh tauladan terhadap keluarga. Tuan-tuan ibu ayah sekalian, apabila kita menyebut tentang kisah keluarga Imran, kita pernah bincang dulu dan kita akan tengok sedikit iktibar dan pengajaran. Ada yang kita bincang dulu dan ada sedikit sebanyak penambahan daripada apa yang pernah kita bincangkan. Cerita keluarga Imran ini boleh kita lihat pada muka surat yang ke-54 daripada surah Ali Imran. Daripada Quran Al-Sam Osmani, muka surat 54,
bermula dengan ayat yang ke-33. Allah Ta'ala sebut secara spesifik keluarga Imran di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan juga keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pada ayat ini, apa yang boleh kita bayangkan, ini di antara nama-nama yang istimewa yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim di samping nama-nama yang lain. Dan di celah-celah nama nabi-nabi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Imran. Nabi Adam kita kenal, tuan-tuan, nabi yang pertama, bahkan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia sebelumnya. Maka Nabi Adam ini ialah khalifah Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kemudiannya zuriat keturunannya. Jadi orang kenal Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam orang kenal antara cerita besarnya cerita tentang banjir. Sebelum cerita tentang banjir, umat Nabi Nuh pernah diuji dengan kemarau yang begitu dahsyat. Sebelum banjir, diuji dengan kemarau. Sebab itu bila kita membaca surah Nuh, ke surat pertama surah Nuh ayat bawah tu tuan-tuan, ada cerita tentang Nabi Nuh menyeru kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, dan seterusnya. Cerita Nabi Nuh alaihi salam menyuruh kaumnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut nescaya Allah Taala akan turunkan hujan. Tuan, mereka diuji dengan kemarau yang begitu dahsyat, dan Nabi Nuh alaihi salam menyuruh kaumnya untuk beristighfar. Lepas tu tuan, bila kita solat sunat minta hujan tu, antara yang dianjurkan pada kita membaca surah Nuh, dan kita banyak sangat dalam khutbah dan sebagainya disebut tentang istighfar. Kalau dalam khutbah raya kita banyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, khatib selang-selikan dengan takbir. Adapun dalam solat sunat istisqa dalam khutbahnya tuan, diselang-selikan dengan istighfar. Ada ceritanya tuan-tuan. Di sebalik kelebihan istighfar, Allah Ta'ala boleh turunkan hujan. Jadi cerita Nabi Nuh selalu orang nampak banjir, tapi sebelum banjir tu ada cerita tentang kemarau yang dahsyat. Jadi ada surah Nuh dalam Al-Quran Al-Karim, ada cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tuan-tuan, Nabi Adam, Nabi Nuh orang yang famous. Atau tuan-tuan disebut dalam hadis, di sebalik penafsiran ayat kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Cerita tentang kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pilihan. Bahkan tuan-tuan termasuk akan menjadi saksi, bahkan menjadi saksi juga kepada rasul yang lain. Di sebalik penafsiran ayat itu dibawakan sebuah kisah hari kiamat nanti. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang kerja dakwahnya. Nabi Nuh alaihi salam mengakui tentang kerja dakwahnya. Tapi bila dipanggil umat Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar, menafikan kerja dakwah Nabi Nuh, maka Nabi Nuh ditanya, siapa saksi kamu? Maka Nabi Nuh alaihi salam menjawab, saksinya ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebut tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, dua ni memang famous dah. Kemudiannya balik pada ayat 33 surah Ali Imran, tiba-tiba Allah Ta'ala menyebut tentang keluarga Ibrahim. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim juga terkenal
Cerita tentang dibakar dalam api, tiba-tiba tidak terbakar, Allah Ta'ala selamatkannya, sejuk-sejuk yang tidak membinasakan. Nabi Ibrahim pejuang menentang pemberhalaan. Tuan, ni antara ikon yang begitu tegas dalam bab orang kata mengelakkan diri daripada kita kata mensyirikkan Allah. Bahkan dalam surah Ibrahim, bagaimana luahan daripada Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, menceritakan bahawa wahai Tuhanku, berhala-berhala ini banyak menyesatkan manusia. Antara ini ketegasan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam kisah hidupnya. Bila sebut tentang ketegasan Nabi Ibrahim ini, mengingatkan kita peristiwa baru-baru inilah. Tuan, memang Islam ini agama rahmah, yang ni baik. Orang kata hubungannya termasuk dengan non-Muslim, tapi ada batas-batasnya. Dalam isu banjir, kes cuci kuil dan sebagainya lah, sudah banyaklah dibahaskan oleh para asatizah dalam bab ini. Tuan, Nabi Ibrahim antara ikon yang begitu tegas dalam bab syirik, termasuklah berkaitan dengan pemberhalaan. Namun tuan-tuan, bila sebut bukan hanya sekadar Nabi Ibrahim, tapi disebut keluarga Ibrahim, juga di kalangan ahli keluarga yang terkenal. Kerana daripada Nabi Ibrahim itu kemudiannya lahirnya Nabi Ismail. Akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari susur galurnya sampai pada Nabi Ismail. Daripada Nabi Ibrahim itu lahirnya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, tuan-tuan, daripada Nabi Ishaq lahirnya Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub itulah kemudiannya keturunan Bani Israel. Akhirnya banyak nabi-nabi daripada keturunan itu, termasuklah Nabi Yusuf alaihi salam. Teringat kita, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang siapa orang yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu Nabi ni jenis merendah diri. Nabi tak kata diri Nabi. Nabi sebut tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, anak Nabi Allah, anak kekasih Allah. Nabi Yusuf anak Nabi Allah, anak pada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak kepada Nabi Allah, yakni Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim, yang juga digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim antara orang yang dihormati. Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu menganggap, menasabkan, mengaitkan dengan Nabi Ibrahim ni sebagai bapa. Dikaitkan dengan bapa lah, bapa segala Nabi. Lepas itu bila Nabi SAW pernah ditanya tentang perihal Nabi, Nabi kata, aku ini hasil daripada doa bapaku Ibrahim. Cerita tentang doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, 2 muka surat terakhir juzuk yang pertama itu, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan seterusnya. Doa itu doa Nabi Ibrahim yang meminta agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di kalangan mereka, yakni orang-orang Mekah, seorang nabi daripada mereka. Memang doa Nabi Ibrahim agar lahir seorang nabi daripada orang-orang Mekah itu sendiri. Maka tuan-tuan, daripada doa itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim ini juga dihormati oleh pelbagai lapisan latar belakang manusia. Orang-orang musyrikin Mekah mengaku mereka ikut Nabi Ibrahim, padahal tidaklah. Orang-orang Yahudi mengagungkan Nabi Ibrahim. Orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Ibrahim. Orang-orang yang syirikkan Allah seperti mana orang-orang musyrikin tadi juga mengagungkan Nabi Ibrahim. Bahkan dikaitkan dengan orang-orang Hindu, daripada Brahma itu daripada kaitkan dengan asalnya daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, ini kita tahu ini orang yang terkenal, keturunan nabi-nabi. Tiba-tiba tuan-tuan, dicelah nama-nama yang masyhur tadi, Allah Taala menyebut wa ala Imran, dan keluarga Imran. Tuan-tuan, kita kurang kenal Imran berbanding dengan nabi-nabi, nama-nama yang kita sebutkan tadi.
Imran tidak termasuk dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Imran tidak termasuk dalam kategori 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Bahkan Imran itu menjadi perbahasan apakah dia Nabi ataupun bukan Nabi. Maksudnya nak banding dengan nama-nama tadi, jauh lah. Nama-nama hak kita sebut tadi nama besar. Tetapi siapa sangka daripada Imran yang kita kurang kenal tadi, lahirnya keturunan yang hebat, lahirnya Maryam, yang satu-satunya manusia yang Allah Ta'ala jadikan, dia lahir anak tak disentuh oleh lelaki. Anda kekuasaan Allah. Siapa sangka tuan-tuan, cucu Imran ialah seorang Rasul, termasuk dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Menarik satu pengajaran yang disimpulkan, tak silap saya, oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, kalau tak silap saya. Apa pengajaran daripada konteks ayat ini tuan-tuan? Tidak mustahil daripada orang-orang yang tak dikenali, orang-orang yang mungkin tak dipandang hebat, tapi boleh lahir anak cucu keturunan yang lebih hebat. Ini motivasi untuk kita tuan-tuan. Kita untuk merendah diri, kita kata kita ni bukanlah ulama, kita ni bukanlah siapa-siapa, biasa-biasa aja. Tapi motivasi daripada plot ayat ini tuan-tuan, daripada orang yang mungkin kita anggap biasa-biasa macam kita ni, tak mustahil boleh lahir zuriat keturunan anak ataupun cucu kita, orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita, yang mungkin kemudiannya dikenali sebagai orang-orang yang baik. Tak mustahil. Ini motivasi tuan. Kita biasa aja, tapi tuan, kita cubalah mendidik anak kita, cucu kita menjadi orang yang lebih baik, yang mungkin esok-esok kita boleh tumpang pahala ataupun tumpang doanya untuk kita. Paling tidak, ini motivasi. Tuan-tuan, kita pendekkan kalam. Kemudiannya ceritanya ialah zurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Mereka kembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang sebahagiannya berasal daripada sebahagian yang lain, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Cerita keluarga Imran ini diteruskan lagi dengan cerita nazar isteri Imran. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika mana isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan padamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas daripada segala urusan dunia untuk berkhidmat padamu semata-mata. Maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat daripada Muhammad bin Ishaq, dikatakan bahawa isteri Imran namanya Hannah. Isteri ataupun wanita yang tak pernah hamil sebelumnya. Satu hari dalam riwayatlah, yang dia cerita dia tengok seekor burung yang bagi makan pada anak-anaknya. Maka timbul keinginan dalam hatinya, dia pun nak juga anak ataupun keturunan. Lalu dia berdoa pada Allah agar Allah kurniakan anak kepadanya. Allah Ta'ala makbulkan doanya, maka dia pun hamil. Setelah dia benar-benar hamil, dia telah bernazar, kalaulah dia dapat anak lelaki, dia nak anak lelaki ini berbakti di Baitul Maqdis. Nazarnya, niatnya satu benda yang baik, iaitu nak anaknya berbakti di Baitul Maqdis. Ini benda besar, benda yang baik. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba apabila dia lahir, ayat 36 itu, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka apabila dia melahirkannya, berkatalah dia, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, sedangkan yang diharapkan ialah anak lelaki. Dan Allah Ta'ala memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu, dan memanglah tak sama anak lelaki dengan anak perempuan, dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam, kata dia.
dan aku melindungi dia dengan pemeliharaanmu, demikian juga zuriat keturunannya daripada godaan syaitan yang dirjam. Tuan-tuan, ada beberapa pengajaran daripada ayat ini yang boleh kita ambil. Yang pertama, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila lahir tiba-tiba dia dapat anak perempuan. Dan dia mengadu pada Allah, ya Allah, ini anak perempuan, aku duk harap anak lelaki. Allah Ta'ala maha tahu, tuan-tuan, apa yang dilahirkannya. Dan Allah Ta'ala memang tahu, memang beza tak sama di antara lelaki dan perempuan. Pengajaran apa yang boleh kita ambil di sini, tuan-tuan? Dalam kehidupan kita, kadang-kadang apa yang kita minta, apa yang kita harapkan berdasarkan tahu kita. Tetapi apa yang Allah Ta'ala berikan berdasarkan tahu Allah, ilmu Allah yang jauh lagi besar daripada kita. Maka apabila, tuan-tuan, kita dapat apa yang berbeza dengan apa yang kita harapkan, apa yang perlu kita ada dalam diri kita ialah redha dan sangka baik dengan Allah. Apa sangka baik kita, tuan-tuan? Apa yang Allah Ta'ala buat lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Ilmu kita terbatas, ilmu Allah maha luas. Saya terperasan dekat skrin tadi, ayat tepat dia saya tak ingat lah, tapi intipati dia, tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala rencanakan lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Isi dia lah, nanti lagi tuan-tuan tengoklah lepas ni nanti kan. Jadi tuan-tuan, betul, ini kena ada dalam diri kita. Berapa ramai, tuan-tuan, orang yang frust bila dia harapkan lain, apa yang dia dapat lain. Orang yang ada keimanan kepada qada dan qadar Allah, orang yang ada keimanan kepada maha tahu Allah, maha baik Allah, maha bijaksana Allah, dia akan mendorong hatinya bersangka baik dengan Allah walaupun pada ketika mana dia ditimpa ujian ataupun musibah. Kita tak tahu, tuan, kadang-kadang di sebalik musibah, tuan-tuan, ada hikmah yang lain. Saya pernah sebut itu, tuan, cerita apa tentang yang disebut oleh Amrul Khalid dalam buku dia. Ada satu cerita isteri dengan anak kecil yang ditinggalkan oleh suami ada urusan lah outstation. Satu ketika, tuan, anak dia sakit. Si isteri tak mampu nak pergi klinik. Adalah halangan, dia tak boleh bawa ke klinik. Betul, satu hari orang datang ketuk pintu. Ketuk pintu dan dia perkenalkan diri dia doktor. Doktor ni masuk-masuk terus merawat anak dia. Tergamam si isteri tadi. Bila doktor rawat semua, dia tengok, dah siap semua, dia tengok, macam mana doktor tahu anak saya sakit? Doktor kata, ni bukan nombor rumah sekian-sekian ke? Tak, dia kata, rupanya doktor tadi silap rumah. Silap negatif lah pada persepsi kita. Tetapi kesilapan doktor tadi menjadi rahmat kepada budak yang tengah sakit tadi. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita, ibu ayah sekalian, kita ada je cerita-cerita pengalaman hidup kita yang kadang-kadang bermula dengan tersalah pada pandangan kita, tetapi ia menjadi rahmat. Bermula dengan benda yang kita rasa macam tak elok, tapi rupanya ada rahmat di sebalik dia. Banyak, tuan, terlalu banyak. Sebagaimana Nabi Yusuf AS diselamatkan oleh sekumpulan ahli perniagaan yang dalam satu riwayat kata mereka ni sebenarnya tersesat jalan. Itu bukan laluan utama orang lalu lalang. Tersesat jalan sampai kat situ. Tersesat benda negatif, persepsi kita. Tapi siapa sangka di sebalik benda itu ada hikmah, ada rahmat yang tak disangka-sangka. Isteri Imran mengharapkan anak lelaki nak berbakti di Baitul Maqdis. Baik pada pandangan dia, baik pada pandangan kita. Tetapi siapa sangka Allah Ta'ala bagi yang lain, dan yang lain itu jauh lebih baik daripada apa yang dia fikirkan. Siapa sangka anak dia satu-satunya wanita di atas muka bumi yang lahir tanpa disentuh oleh lelaki. Satu-satunya manusia yang Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan Allah dalam konteks begitu. Siapa sangka, tuan-tuan, anak itu kemudiannya melahirkan Rasulul Azmi. Jauh lebih baik daripada apa yang dia fikirkan. Maka tuan-tuan, kita pun kena begitu. Paling lekeh, tuan-tuan, fikir kita bab anak tadi. Amal kan kita ni, suami isteri harap anak lelaki, tiba-tiba dapat anak perempuan. Begitu sebaliknya, harap anak perempuan dapat anak lelaki. Saya ingat isteri saya gitu juga kan.
Dia dapat 4 orang anak lelaki, dia rasa macam selamat anak lelaki ni. Risau anak perempuan, rasa tak pandai nak jaga semua. Risau dengan cerita-cerita hari ni. Tiba-tiba dapat anak perempuan tuan. Yang kelima dapat anak perempuan. Saya dah bawa cerita ni, buat hujah ni kat dia. Dah besar sikit anak, baru dah 2 tahun, seronok pula dengan anak perempuan tu. Dia kata, anak perempuan ni lain, dia rajin lain macam walaupun masih kecil. Kan, tumpah air, dia pergi ambil kain sendiri. Nak pula anak perempuan kan. Jadi duk gurau gitulah dengan dia kan. Jadi nak ceritanya tuan, banyak benda dalam kehidupan kita ni kita rasa kita dah tahu, tapi Allah Maha tahu lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Kemudian pengajaran yang seterusnya. Kemudian kata Maryam, wa inni samaituha Maryam. Maka aku bagi namanya Maryam. Jadi tuan-tuan, dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan bahawa, sikit lagi tuan saya minta masa, ini adalah dalil yang diperbolehkannya menamai anak pada hari kelahirannya. Ini antara dalil, kata dalam tafsir Ibn Katsir kata, tak ada masalah nak bagi anak hari yang pertama. Walaupun kita tahu di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut setiap anak tergadai oleh akikahnya, disembelih untuk akikahnya itu pada hari ke-7, kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya. Jadi tanpa menafikan hadis ini, dan kita kata ada riwayat-riwayat yang lain Nabi bagi nama anak hari pertama. Ada riwayat lain. Misalnya Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Semalam telah lahir anak lelakiku dan aku namai ia dengan nama ayahku Ibrahim. Nabi pun bagi anak hari pertama. Jadi tak ada masalah. Bahkan dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari juga, ada seorang sahabat datang pada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, semalam telah lahir anak lakiku, lalu bagaimana aku nak menamainya? Maka Nabi cadangkan, bagilah nama anak laki kamu itu Abdul Rahman, juga hari pertama. Dalam hadis riwayat-riwayat yang lain juga ada menceritakan tentang kisah Abu Usaid yang membawa anaknya ke rumah untuk mentahnikkan sendiri. Maka Abu Usaid bawanya ke rumah mereka. Dia cerita buat tahnik lah. Dan ketika Nabi SAW ingat ketika di suatu majlis, maka dinamainya Al-Munzir. So berkaitan dengan nama anak ya, Al-Munzir ini pada zaman Nabi SAW juga yang diberi pada hari yang pertama. Jadi tak ada masalah untuk bagi anak hari yang pertama, bab nama tadi. Kemudiannya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-36 tadi, Maryam kata, isteri Imran kata, aku bagi namanya Maryam. Kemudian dia kata, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maryam meminta perlindungan daripada Allah terhadap anak ini dan juga zuriat keturunannya daripada gangguan syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, tak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan disentuh oleh syaitan ketika mana ia dilahirkan, sehingga anak tadi menangis kuat akibat daripada sentuhan syaitan tadi. Kecuali Nabi kata Maryam dan juga anaknya Nabi Isa AS. Jadi standard baby bila lahir disentuh oleh syaitan sehingga menangis, kecuali Maryam dan juga Nabi Isa AS. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kalaulah kamu kehendaki, kata Abu Hurairah, bacalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita pun tuan, kalau nak zuriat keturunan kita tak diganggu oleh syaitan, baca doa ni. Kalau anak perempuan, wa in Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anak laki, ha tadi tukar kepada hu. Saya pernah cerita tuan, ada seorang kawan jiran lah, satu hari dia main masjid, ceritalah, dia kata seminggu dia tak pergi kerja, anak dia tak tidur malam, nangis. Dia duk cari orang berubat masa tu. Jadi saya pun teringat ayat ni dan hadis ini, maka cadang kat dia balik baca sendiri, cuba baca ayat ni. Tuan, alhamdulillah itu pengalaman dia, anak dia berhenti menangis lah daripada gangguan selama sekitar seminggu tu, dia pun dah tak boleh nak tidur. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki. Jadi tuan, kita kalau ada anak kecil, dapat anak kecil kan, cucu ke tuan, jadi ini antara doa yang boleh kita ikhtiarkan.
untuk orang kata mengelak daripada gangguan daripada syaitan yang direjam. Jadi ini antara yang boleh kita amalkan. Dan ayat terakhir kita bincang hari ini sudah lalu. Akhirnya ayat 37 Allah Ta'ala cerita, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi diceritakan maka Allah Taala terimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Allah Taala jadikan Nabi Zakaria sebagai pemeliharanya. Tuan-tuan, Nabi Zakaria dari sudut kekeluargaan ada hubungan juga dengan keluarga Imran, dan Maryam ini kemudian dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Macam mana Nabi Zakaria boleh pelihara Maryam? Tuan-tuan kena buka muka surat sebelahnya, selepasnya itu pada ayat yang ke-44. 44 tuan-tuan akan tengok ada cerita bagaimana Allah Ta'ala cerita dulu orang merebut Maryam, nak jaga Maryam. Jadi dipendekkan kalam, lalu mereka terpaksa mengundi, dicampakkan kalam dalam sungai. Siapa yang dicampaknya itu tak mengikut arus, dialah yang akan menjaga Maryam. Allah Ta'ala takdirkan apa yang dicampak oleh Nabi Zakaria itu tidak mengikut arus, maka Nabi Zakaria lah yang kemudian yang layak untuk memelihara Maryam. Jadi Nabi Zakaria memelihara Maryam. Apa pengajaran yang boleh kita ambil tuan-tuan? Pendidikan anak-anak ini bukan bermula daripada universiti, bukan bermula daripada sekolah menengah, sekolah rendah, tapi seawal-awalnya. Termasuklah dalam bab tuan-tuan, kadang-kadang zaman kita ni kita kerja pengasuh. Lepas tu kita kata apa? Dapat pengasuh yang baik, kita kena ikhtiar cuba cari pengasuh yang baik. Dan bila dapat, walaupun kita tahu susah zaman hari ini, tapi kalau dah dapat tuan, itu rezeki. Dapat pengasuh yang baik rezeki tuan. Kalau boleh tuan, kalau dapat pengasuh yang baik tu jangan duk bagi bayaran bulanan tu, saya yuran bulanan tuan. Ada lebih-lebih bagilah. Kan? Bagi tanda syukur kita. Tuan, Nabi Zakaria memelihara Maryam. Berlaku benda pelik di saat Nabi Zakaria menjaga Maryam. Tuan, bila Nabi Zakaria masuk ke mihrab, tempat Maryam selalu beribadah, tiba-tiba berlaku benda pelik apabila adanya makanan. Disebutlah ayat 37. Dalam tafsir disebut makanan itu dalam bentuk buah-buahan. Peliknya lagi tuan-tuan, dah tak ada orang tahu. Buah-buahan yang biasa ada musim sejuk boleh ada musim panas, dan begitulah sebaliknya. Maka ulama buat kesimpulan tuan, dalam kehidupan kita ni ada benda yang kadang-kadang walaupun kebanyakannya adalah benda yang berkaitan dengan sunnatullah berlaku, tapi kadang-kadang ada peristiwa yang bersalahan dengan adat. Termasuklah mukjizat diberikan kepada para nabi. Kemudiannya karamah, antaranya karamah diberikan kepada yang bukan nabi di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat hubungannya dengan Allah. Maka Maryam pernah diberi keistimewaan yang biasa diberikan kepada hamba-hamba Allah yang taat, yang ianya bersalahan dengan adat. Kenapa? Kerana ketaatan Maryam. Kita pula tuan-tuan, bila sebut tentang karamah dan sebagainya, ini adalah bonus. Jangan pula beribadah semata-mata nak karamah, tak kena. Kita beribadah semata-mata kerana Allah. Adapun benda-benda tadi ialah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Nabi Zakaria tanya, daripada mana makanan ini? Jawab Maryam, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rezeki ini daripada Allah. Allah Ta'ala bagi rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Adapun tuan-tuan, muka surat sebelahnya, ayat selepasnya ialah cerita tentang Nabi Zakaria. Bawahnya ada masuk balik cerita Maryam. Nabi Zakaria tuan-tuan, dalam sebuah riwayat disebut yang Nabi Zakaria Maryam tengok Maryam begini, ada kelebihan, timbul dalam hati dan perasaannya, teringin juga anak-anak. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala berikan pada Nabi Zakaria alaihissalam zuriat keturunan, yakni Nabi Yahya alaihissalam, walaupun pada ketika itu usianya yang sangat lanjut, lemah tubuh badannya, dan juga isterinya yang mandul. Berlaku kekuasaan Allah. Allah Ta'ala tunjukkan
maka Nabi Zakaria pun kemudiannya dapat anak, yakni Nabi Yahya alaihi salam. Jadi tuan, panjang lagi lah ceritanya. Cukup sekadar itu dulu untuk kita bincangkan pada pagi ini di sebalik nama surah Ali Imran. Moga-moga ada sedikit sebanyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah-kisah yang kita bincangkan hari ini. Wallahu a'lam. Ma'asabaka min hasanati fa min Allah, ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Tuan yang baik daripada Allah, yang buruk, yang lemah, yang kurangnya silap daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi hina ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'is salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr.